Salam Malaysia Madani dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda seperti biasalah tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya tetapi jarang dibincangkan akan kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini. Balas topik yang menjadi pilihan kita ialah dinamika bahasa kolokial. Ini sesuatu yang saya kira cukup menarik dan barangkali seperti yang saya katakan topik ini sebenarnya jarang dibincangkan. Tapi hari ini insya-Allah kita akan dapat pencerahan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh dinamika bahasa kolokial ini. Dan kepada anda yang mungkin juga berminat dengan topik ini dan mungkin juga anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan satu talian kepada anda di 0326979768. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu seperti biasalah memperkenalkan dulu tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman yang merupakan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kali terakhir kita bersama bila tu? Pada bulan Ogos tahun yang lepas. 28 Ogos. Agak lama juga tu. Ya. Jadi saya gembira sebenarnya dapat bertemu semula dengan Datuk Jaafar dan kita harap perbincangan kita ini akan memberi manfaat dan juga pencerahan sebenarnya kepada penonton-penonton kita yang mungkin juga berminat sebenarnya untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan dinamika bahasa kolokial. Tetapi mungkin buat permulaan inilah menarik jugalah kalau yalah, saya sendiri pun bila berfikir tentang bahasa kolokial itu, apa sebenarnya definisi yang digunakan oleh pihak Datuk dan juga Arkib Negara sebenarnya tu? Bahasa kolokial ya, kalau kita merujuk pada Kamus Dewan, dia merujuk pada bahasa percakapan. Ianya bukan bahasa baku, tetapi bahasa yang mungkin dituturkan ataupun digunakan oleh sekumpulan orang dalam lokasi sosial yang sama. Dan ianya bukan bahasa standard tapi mudah dituturkan, mudah difahami. Mungkin kita boleh mengambil contoh, mungkin di satu kawasan kampung katakan ataupun komuniti. Jadi bahasa ini dia tidak mengikut standard, dituturkan, difahami dan mungkin lebih mudah dia akan memendekkan perkataan-perkataan tertentu dan mungkin sebutannya hanya difahami oleh kelompok yang berkenaan saja. Tapi berbeza ke tu bila kita sebut tentang bahasa kolokial ni dengan bahasa yang digunakan oleh negeri-negeri macam saya lah di Pulau Pinang kita ada slang kita kita sebut slang lah ya. Slang kita sendiri, orang Perak mungkin ada slang mereka sendiri, Kelantan pun begitu. Jadi apakah itu dianggap sebagai bahasa kolokial ke tu? Ya, mungkin. Tapi kalau kita menjurus kepada secara lebih mendalam mungkin ada. Kalau kajian daripada ahli linguistik mungkin akan membezakanlah disebutan dari segi selanga, dialek dan sebagainya. Tapi dalam fokus Arkib kita menggunakan terma bahasa kolokial. Maknanya bahasa yang dituturkan setempat dan mungkin bahasa juga perkataan yang sama dituturkan di tempat lain, mempunyai makna yang berlainan atau mungkin makna yang sama ataupun mungkin dalam satu negeri gitu kan. Perak misalnya di utara mungkin menggunakan sebutannya lain, di kawasan Perak Tengah mungkin lain, di Hilir Perak mungkin lain. Jadi kalau dibandingkan dengan negeri lain pun dia akan jadi benda yang situasi yang sama. Jadi ini sebenarnya benda yang unik dan mungkin sekiranya dituturkan oleh kumpulan yang kecil, lama-lama bahasa ini mungkin pupus atau hilang. Tetapi sekiranya ia dikembangkan, dia boleh terus lestari lah. Jadi itu salah satu usaha Arkib lah untuk lately ataupun kebelakangan ini Tok ya, saya selalu melihat terutamanya mainan-mainan yang dipaparkan dalam media sosial tentang bahasa ni. Itu sesuatu yang menarik. Saya orang Perak, kalau saya sebut ini bukan begini dan sebagainya. Itu sebahagian pada contohnya. Memang jadi itulah yang cuba dikumpulkan oleh Arkib. Sebenarnya ini bukan satu usaha baru dan usaha ini juga kita bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan tujuan Arkib mengetengahkan benda ini sebab ianya menjadi satu dorongan kepada kami untuk mengumpul, menyimpan dan memelihara perkataan ini. Jadi kita mendokumentasikan. Dan apabila kita mengadakan program bicara kolokial ataupun kolokial bahasa ini sebenarnya kita nak mendokumentasikan. Dan usaha kita tu sebenarnya mungkin dianggap sebagai usaha awalan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Jadi kita melibatkan tokoh akademik
mungkin juga penggiat bahasa, mungkin juga orang persendirian yang buat kajian tentang bahasa ni. Sekiranya tidak ada kajian, tidak ada, maknanya bahasa ni mungkin lama-lama akan pupus. Ya, betul. Ya. Selain daripada apa yang Dato' sebut tadi, apa lagi yang pihak Akib Negara merasakan? Ialah kita tak mahu bahasa yang kolokal ini akan pupus dan hilang. Tetapi apa lagi tanggungjawab dan juga peranan yang dimainkan oleh Akib Negara? Kenapa ini dilihat sebagai sesuatu yang amat penting sebenarnya? Ya. Kalau kita melihat, sebenarnya bahasa ni merupakan entiti dan juga identiti kepada satu bangsa atau kaum. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ni, kita ada pelbagai etnik ataupun suku kaum. Dan mungkin juga bahasa kolokal itu kadang-kadang mungkin kita sebut bahasa sukuan. Tetapi dalam masa yang sama, usaha kami itu untuk membolehkan bahasa itu kekal. Sekiranya tidak didokumentasikan, saya kata dia akan hilang. Bahasa ni sebenarnya memerlukan 2 orang saja untuk menuturkan. Ya, betul. Jika ada 2 orang menggunakan perkataan yang sama, boleh difahami dan boleh menghayati dan menggunakannya, memahami, ya. Jadi bahasa itu akan berterusan. Tetapi apabila tidak ada penuturnya, lama-lama dia akan hilang. Dan tidak semestinya juga satu-satu komuniti itu, walaupun jumlahnya ramai, tetapi jika dia tidak menuturkan bahasa yang tadi, bahasa sukuan dia tadi ataupun bahasa kolokal dia tadi, itu pun akan hilang. Jadi kalau kita lihat macam tahun lepas dalam bahasa pustaka di Sarawak, dalam satu siri seminar ni, jadi dia dah menyatakan lebih kurang 4 bahasa sukuan yang telah hilang. Jadi kalau kita tengok bahasa sukuan tu, mungkin salah satu kelompok yang disebut misalnya suku Kejaman dan Lakiput. Ini kalau kita tidak mengikuti, kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat macam di Sabah dan Sarawak, jadi etnik itu diisytihar, dimaklumkan ataupun diwartakan. Jadi kita tahu. Kalau di Semenanjung, yang kita tahu majoritinya Melayu, Cina, India macam tu. Betul. Tetapi ada lagi komuniti ataupun etnik yang pelbagai, yang kecil-kecil ini. Jadi bahasa itu dituturkan di kalangan mereka. Jadi sekiranya kita tidak membuat dokumentasi dan sebagainya, ia akan hilang. So perkara ini bukan berlaku di Malaysia saja. Kalau kita lihat, tahun lepas saya berkesempatan ke Bangkok, Thailand, ada persidangan. Jadi di sana pun ada usaha yang sama untuk mendokumentasikan bahasa kolokal mereka lah. Jadi etnik-etnik ini di Temu Ramah misalnya, pihak universiti mengambil langkah lah untuk membuat dokumentasi dan sebagainya. Di Malaysia pun sebenarnya kelompok-kelompok ini telah ada usaha yang mendokumentasi, tetapi tidak bersungguh-sungguh. Dan macam tadilah, apabila Tuan perkenalkan, bahasa ini mungkin tidak pernah dibicarakan. Jadi mungkin masyarakat pun tidak tahu. Sebutan bahasa tentang bahasa kolokal itu pun tidak dibincangkan. Jadi lama-kelamaan dia akan hilang. Jadi usaha Akib untuk melestarikan bahasa ini. Sebab itu kita menggunakan terma melestarikan kebudayaan bahasa komuniti. Ini sebahagian pada pendekatan kita untuk mendokumentasikan maklumat. Tapi kalau kita lihat kepada perubahan kehidupan, ini hakikat yang terpaksa kita terima. Terutamanya the young generation, generasi muda sendiri. Ekoran daripada pencampuran dengan pelbagai golongan, pelbagai kaum, dan juga pelbagai bangsa. Mungkin bagi mereka menganggap bahawa penggunaan ataupun pengekalan bahasa kolokal itu sudah menjadi tidak penting sebenarnya dalam kehidupan harian. Apakah Datuk melihat ini, kalau tidak diberi pendekatan yang betul, mungkin macam Datuk katalah, satu hari nanti bahasa kolokal itu akan hilang sebenarnya? Itu kita akui. Memang berlaku. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahasa yang pupus, lupus. Jadi sekiranya tidak ada penutur, bahasa itu lama-kelamaan akan hilang. Dan apabila kita melihat sekarang ini, masyarakat kita kecenderungan menggunakan bahasa standard. Dan tujuan Akib bukan berlawanan dengan bahasa standard tadi. Bahasa standard itu memang untuk penyatu paduan seluruh masyarakat di Malaysia. Tetapi dalam masa yang sama, kita memikirkan keperluan untuk mengekalkan bahasa ini. Dia akan menjadi identiti kepada kelompok ataupun etnik tadi. Dan dalam masa yang sama, mungkin perkataan-perkataan itu juga boleh dipilih untuk menjadi perkataan yang menjadikan bahasa sepunya untuk seluruh masyarakat menggunakannya. Kalau kita lihat macam perkataan merarau, katakan. Perkataan itu asalnya daripada Sarawak. Tetapi telah diterima. Jadi merarau itu maknanya makan tengah hari. Jadi kalau kita tidak menggunakan bahasa-bahasa kita tak faham ini, apa ini. Maknanya bahasa kita tidak berkembang. Sebab itu kita menggunakan terma dinamika.
dinamika ataupun dinamik ni dia berkembang. Jadi itu sebahagian daripada usaha kita untuk melestarikan kebudayaan bahasa tu. Tahap pemahaman masyarakat bila kita sentuh tentang bahasa kolokal ini sendiri itu, apakah daripada kajian yang dibuat oleh Arkib Negara, begitu juga dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, apakah pendapatan ataupun apakah pandangan dan juga pengiraan yang dibuat itu, apakah ianya kalau tidak diberi perhatian mungkin akan pupus dan akan hilang sebenarnya itu? Sebenarnya ini bergantung pada komuniti itu juga. Sekiranya bahasa itu tidak digunakan, macam katakan ibu bapa lah. Ibu bapa menjadi ejen untuk mendidik yang terbaik. Tetapi di peringkat yang lebih luas, dia akan bertemu dengan komuniti yang lain. Kemudian dia akan bercampur. Jadi pertembungan antara etnik, mungkin etnik yang dominan akan menguasai etnik yang kurang dominan. Tetapi dalam masa yang sama, kita melihat percampuran itu juga mungkin menjadikan pertuturan atau perkataan yang digunakan itu mungkin mengelirukan kepada generasi muda. Jadi dia tidak tahu sama ada itu bahasa entiti ataupun etnik dirinya ataupun daripada etnik yang lain. Jadi kita melihat ini satu perkembangan yang macam kita lihatlah bila kita membuat kajian dapatan, maknanya sekiranya tidak dikekalkan akan hilang. Jadi dan generasi muda mungkin tidak ada kecenderungan untuk menggunakan perkataan itu. Ataupun kita lihat apabila berlaku migrasi, pelajar katakan daripada desa ke bandar. Kemudian apabila dia telah bekerja, dia membina keluarga, komuniti menjadi komuniti bandar. Katakan pasangan suami isteri pun bandar. Jadi apabila dia pulang ke kampung, anak-anak mungkin tidak boleh bertutur memahami bahasanya. Jadi kadang-kadang kita juga pernah bertemu dalam dapatan kita, ada yang suami isteri duduk di bandar, apabila pulang kampung, jadi anaknya mungkin tidak boleh memahami pertuturan bahasa di kawasan kampung itu. Jadi dia macam dipulaukan oleh sepupu-sepupunya berlainan. Jadi ini yang kita temui perkara yang begini. Kalau seperti apa yang Datuk sebutlah, kalau inilah kebimbangan kita sebenarnya, kita bercakap tentang kepupusan, kita bercakap tentang mungkin bahasa kolokal ini kalau tidak diamalkan mungkin ianya akan hilang sebenarnya, akan pupus. Tetapi apa yang perlu dilakukan selain daripada Arkib Negara sendiri, selain daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, agensi mana lagi ataupun kementerian mana lagi yang perlu melihat isu ini sebagai satu isu yang serius dalam mengekalkan dinamika bahasa kolokal ini? Kita melihat sebenarnya ini kita tidak boleh meletakkan kepada kerajaan, tapi Arkib Negara dan Dewan Bahasa berperanan di situ. Kalau Dewan Bahasa mungkin dari segi bahasa secara khusus, tapi dari segi sudut pandangan Arkib, kita melihat ianya sebagai khazanah warisan negara. Dan kita juga mencari rakan strategik dan rakan untuk berkolaborasi. Mungkin universiti awam, kerajaan, universiti swasta, ataupun mana-mana badan NGO yang menggiatkan tentang budaya dan bahasa ini. Ataupun orang perseorangan, seperti saya nyatakan tadi, ada orang yang berminat membuat kajian menyelidikan dan menghasilkan buku. Jadi misalnya pada tahun lepas kita telah membuat program kolokal bahasa ini bermula daripada Pahang, kemudian kita pergi ke Sarawak, kita pergi ke Perak, kita pergi ke Perlis. Jadi ini sebahagian pada usaha kita di peringkat awal. Dan usaha ini, di situlah kita mengenal pasti juga penggiat-penggiat bahasa ni tadi. Dan insyaAllah 5 hari bulan kita akan mengadakan program yang sama di Kota Baru Kelantan. Jadi program ini sebenarnya kita laksanakan atas jemputan yang khusus dan juga kita buka kepada masyarakat yang berminat. Jadi kita juga menjemput terutamanya individu. Dan kita tahu ada orang yang berminat membuat kajian, mendokumentasikan dan menulis dalam bentuk buku dan sebagainya. Tapi hasrat Arkib, kita ingin mendokumentasikan maklumat ini, kita ingin menjadikan hub, sumber rujukan kepada bahasa ini. Sebab pada masa akan datang, masyarakat berubah. Sekiranya bahasa ini pupus, maknanya generasi akan datang masih lagi boleh datang ke Arkib untuk merujuk, memahami bahasa ini. Dan kita juga bukan setakat membuat rakaman, kita juga mungkin kita akan mengumpulkan perkataan-perkataan itu, kita akan temukan. Jadi kita akan bekerjasama juga dengan pakar-pakar bahasa dan ahli linguistik. Jadi bagaimana perkataan itu ditulis dan bagaimana untuk dibunyikan. Mungkin perkataan yang sama maksudnya berlainan kepada entiti yang berlainan, perkataan yang berlainan punya maksud yang sama. Jadi kita juga akan melihat dari segi
sebutan, bunyi dan sebagainya. Itu matlamat kita yang terakhir. Jadi pada peringkat awal ini, bila kita mengadakan program bahasa kolokvial ini untuk mewar-warkan, untuk mendekati orang-orang yang melaksanakan perkara ini dan juga untuk menyebarluaskan maklumat, pemahaman. Dan daripada itu kita akan membina jaringan untuk membolehkan institusi, orang awam ataupun individu tadi menyumbang bahan. Jadi ini sebahagian pada pendekatan kita. Kita lihat secara total. Menarik Datuk. Tapi mungkin ada baiknya lah kalau kita berehat dulu buat seketika. Saya pun nak basuh tekak sikit batuk hari ini. Tapi masih lagi dapat meneruskan tugas di ruang bicara ini. Jangan risau. Dan kita akan berehat buat seketika. Oh ya, saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang menumpukan perhatian bersama kami di program ruang bicara ini. Kami juga sebenarnya alu-alukan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan isu ini. Kerana isu ini sebenarnya merupakan satu isu yang jarang sebenarnya kita bincangkan. Tetapi ia amat penting sebenarnya. Jadi kalau anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan lupa seperti yang saya sebut di awal tadi, kita menyediakan satu talian kepada anda. Saya ulangi lagi di 0326 97 97 68. Kita rehat dulu, kembali semula ke ruang bicara bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dinamika bahasa kolokvial dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berbahagia, Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman, iaitu Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Tadi pun semasa rehat kita sembang-sembang jugalah. Mungkin bila kita bercakap tentang dinamika bahasa kolokvial ini, kadang-kadang kita terfikir juga lah tu, ya, barangkali dalam budaya popular seperti muzik, filem dan sebagainya, mungkin ini antara saluran yang mungkin boleh digunakan dalam usaha untuk mengangkat semula bahasa kolokvial ini kepada apa yang kita inginkan sebenarnya, untuk mengekalkannya supaya ianya tidak pus. Tapi apakah Datuk bersetuju dengan cadangan ini? Saya rasa saya bersetuju. Sebab kalau kita melihat kepada genre muzik, ya, jadi kalau kita menyanyikan lagu dalam bahasa sebutan yang baku, memanglah boleh difahami. Tetapi jika kita menggunakan bahasa kolokvial ini, dijadikan lagu, didendangkan, iramanya itu saya rasa mungkin akan mendapat sambutan. Dan dalam masa yang sama, dia boleh mengembangkan perkataan itu. Sebab melalui media, radio dan TV katakan. Jadi dia boleh didengari, dihayati oleh masyarakat. Jadi dia boleh berkembang, meluas. Dan sekiranya kita boleh melestarikan perkara ini, dia akan menjadi saluran yang membantu memanfaatkan bahasa kolokvial tadi. Supaya juga kalau kita lihat dari segi perfilman, katakan drama. Jadi kita mungkin melihat drama katakan tentang kelompok masyarakat di Kelantan katakan. Tapi kalau di Kelantan kita menggunakan drama yang menggunakan bahasa baku, penghayatan itu kurang. Saya rasa saya sendiri bila menonton filem katakan, sebab kita pernah ke Kelantan. Saya pernah duduk di Kelantan. Jadi kalau cerita itu dituturkan dalam lenggok bahasa Kelantan, keluar bahasa Kelantan, jadi lebih sesuai, lebih dihayati. Tapi mungkin pemahaman pada masyarakat di Kelantan juga jadi masalah. Jauh. Tetapi dengan adanya sarikata di bawah, perkataan itu masih boleh difahami. Betul. Jadi itu caranya kita mungkin melestarikan. Jadi di situ kita boleh melihat bagaimana jaringan ataupun networking antara etnik community itu boleh berkembang. Dan ini bukan saja saya bagi contoh Kelantan, tapi kalau kita lihat katakan di kalangan etnik di Sarawak, di Sabah katakan, ada juga drama yang menggunakan bahasa ini. Tapi kalau tidak ada sarikata, mungkin dia akan menjadi satu penolakan, ya. Tapi sekiranya ada sarikata di bawah dengan bahasa yang dituturkan, dia akan membantu untuk melestarikan bahasa. Jadi memperluaskan, dan pengukuhan itu penting saya rasa. Dan ini juga saya kata tadi, dia boleh menjadi elemen perpaduan. Sebab bahasa ini menjadi jati diri. Tetapi kalau kita lihat, apabila dituturkan, didramakan, difilmkan, dia dapat disebar luas. Sama juga apabila kita menghantar anak-anak katakan duduk bersama keluarga angkat. Jadi di situ percampuran itu juga boleh membantu memahami tentang budaya dan bahasa ini. Jadi mungkin apabila dia pulang, dia akan menggunakan perkataan itu bersama ahli keluarganya. Jadi ini sebahagian pada elemen yang kita lihat. Sebenarnya banyak lagi perkataan yang boleh dilakukan untuk mengekalkan bahasa kolokvial ini. Ada juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa mungkin peranan ialah penggunaan bahasa kolokvial ini dikatakan akan memberi impak ataupun kesan kepada
apa yang kita sebut sekarang sebagai bahasa formal ataupun bahasa baku itu sendiri. Pandangan Datuk? Kesan saya rasa dia tidak mendatangkan kesan yang terlalu besar. Dan mungkin tidak ada kesan juga. Tapi itu bergantung pada kajian, sekiranya kita buat kajian. Sebab bahasa yang formal itu telah menjadi bahasa yang kita terima pakai di dalam bidang pendidikan. Tetapi bahasa kolokvial itu dia tidak digunakan secara formal dalam bidang pendidikan. Cumanya kalau di peringkat sekolah jika ingin mengekalkan tu, mungkin kita boleh mewujudkan kelab bahasa kolokvial. Sebagaimana kita ada kelab rukun negara, kelab sukan dan sebagainya. Jadi di situ sebahagian pada unsur-unsur pengekalan tadi. Dan mungkin juga kita boleh menggunakan pelajar ini. Pelajar ini akan mempelajari perkataan itu. Mungkin dia boleh bertanya pada ibu bapa, datuk atau nenek, dan dia boleh merakamkan perkataan itu dan menyatakan apa maksud perkataan itu. Itu sebahagiannya. Tapi kalau kita tidak menggalakkan pelajar ini, seperti yang saya kata tadi lah, lama-lama dia akan hilang. Ataupun kadang-kadang kita sendiri merasa malu untuk menuturkan bahasa itu. Mungkin kita datang daripada kawasan luar bandar, kita rasa ini mungkin satu brand kepada kita. Jadi itu sebahagian daripada defisit kepada bahasa kolokvial itu. Tapi kita perlu melihat secara positif. Kerana bahasa kolokvial ini perlu kita lestarikan. Dan sebab itu saya kata tadi, peranan akib, kita akan mengumpul sebanyak mungkin maklumat. Bukan untuk kegunaan sekarang. Sekiranya generasi sekarang tidak menggunakan pun, kita tidak kecewa. Tapi usaha kita itu, kita akan membuat perbandingan pada masa akan datang. Dan bahasa itu mungkin boleh berkembang lagi. Dalam usaha akib negara sendirilah untuk menyelamatkan bahasa kolokvial ini sebagai bahasa warisan kita. Saya percaya ianya tidak semudah seperti apa yang dijangkakan sebenarnya. Banyak cabaran yang terpaksa dihadapi oleh akib negara sendiri. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk. Cabarannya pertamanya kita melihat kekangan dari segi, mungkin kalau dari segi akib, mungkin dari segi kekangan kaki tangan dan kewangan. Jadi kita perlukan kos yang banyak juga untuk melaksanakan program ini. Tetapi untuk mengatasi itu, saya kata tadi, kita perlu membina jaringan, bekerjasama dengan masyarakat, NGO dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat bahawa kerjasama itu tadi boleh mengatasi kekangan. Sekiranya ada lagi badan-badan ataupun agensi ataupun syarikat swasta yang sanggup menaja. Jadi kita tidak nak melihat perkara itu sebagai kekangan yang menghalang kita. Walaupun itu adalah cabaran kita. Kita tahu cabaran kita. Dan kadang-kadang kita juga menghadapi cabaran untuk melangkau ke satu-satu destinasi yang terlalu jauh. Kalau katakan macam Sabah dan Sarawak. Tetapi kita perlu membina jaringan dengan komuniti yang berada di situ. Dengan adanya teknologi, menggunakan handphone dan sebagainya, alat komunikasi ataupun media yang lain, kita dapat mengumpul, merakamkan maklumat itu. Dan kita juga cuba melihat perbandingan dengan pendekatan di negara luar. Jadi apabila melakukan benchmarking ataupun kita melihat environmental scanning dengan akib-akib di negara luar ataupun institusi yang menjalankan kajian pendidikan tentang bahasa, jadi kita boleh memikirkan cara ataupun pendekatan yang bersesuaian untuk melaksanakan tugas. Sebab dari segi pendekatan akib, sesukar mana pun itu sebahagian pada usaha kita. Kita akan cuba sebaik mungkin. Datuk sebut tentang kadang-kadang kita macam akib sendiri pun membandingkan dengan apa yang berlaku di negara-negara luar. Mungkin ada contoh-contoh tak, Datuk, negara-negara yang juga memberi, negara-negara luar khususnya yang memberikan perhatian yang serius untuk mengekalkan bahasa kolokvial mereka tu? Ya, kalau kita lihat negara-negara di sebelah Eropah, mereka juga menjalankan pendokumentasian ini. Jadi tujuannya mungkin kalau kita lihat perubahan bahasa, so bahasa ini kita lihat dia dinamik. Apabila dia dinamik, dia berkembang. Apabila dia berkembang, kadang-kadang mungkin bahasa yang dituturkan itu mungkin akan tenggelam atau tinggal. Dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang baru. Kemudian apabila kita lihat pertembungan budaya kan, misalnya kalau kita apabila menggunakan perkataan yang kita ambil daripada bahasa Inggeris, jadi mungkin bahasa kita akan hilang. Jadi ini yang kita perlu lihat. Dan bila kita melihat pendekatan di negara barat ini, sebenarnya macam saya kata tadi, walaupun bahasa itu tidak dituturkan
tetapi dia akan menjadi sebahagian pada khazanah, warisan sejarah negara berkenaan. Jadi kita juga melihat perkara yang sama. Jadi ini sebahagian pada national memory ataupun history, mana sejarah atau warisan kita. Sebab itu kita tidak boleh bersendirian kita melihat apa yang membuat. Sebab kalau kita melihat dari segi etnik, kita mungkin mengatakan kita ada dalam lebih kurang 40 atau 30 etnik di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung. Tapi kalau kita melihat negara yang lain macam Indonesia, jiran kita, dia juga melaksanakan aktiviti yang sama, cuma mungkin dia bukan berdekatan daripada pendekatan yang datang daripada akib, tapi dia ada kesedaran daripada penggiat bahasa dan budaya membuat dokumentasi itu. Negara yang besar. Kalau kita lihat India katakan, ataupun kita melihat negara di sebelah Afrika, ada juga negara yang telah cuba mengenal pasti berapa kumpulan etnik yang perlu dibuat dokumentasi dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang dia bukan sebahagian pada agenda kerajaan secara khusus, tapi kalau peranan itu pada institusi yang tertentu, misalnya akib negara dan mungkin Dewan Bahasa, itu merupakan rakan kerjasama kami, dia akan menjadi perkara yang berterusan. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat perkembangan ini agak positif, sebab di peringkat institusi pengajian tinggi pun telah melaksanakan perkara yang sama. Ini sebahagian daripada bidang yang mula diterokai. Sambutan daripada golongan-golongan yang terlibat dalam ialah mereka yang menggunakan bahasa kolokal ini sendiri. Apakah mereka memberi kerjasama yang begitu baik kepada pihak akib negara sendiri, Tok? Ya. Dari segi penganjuran program kita, kita mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Dan mungkin penggiat bahasa ini cuma mereka tidak memenuhi satu platform yang di mana mereka boleh berbincang secara khusus. Jadi itu sebab saya kata tadi, apabila akib melaksanakan bicara bahasa kolokal ini, kita cuba mewawarkan, kita akan cuba mencari satu platform yang di mana kita boleh menemukan seramai mungkin. Jadi pada tahun ini kita akan melaksanakan program ini di Kelantan, kemudian diikuti dengan Selangor, Johor, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka. Dan akhirannya kita akan mengadakan satu convention yang besar. Dan kita cuba menemukan sebanyak mungkin orang yang terlibat dalam melestarikan bahasa kolokal ini. Dan mungkin di situ kita akan menemukan lagi tokoh-tokoh pakar bahasa dan ahli linguistik. Jadi mungkin terma bahasa kolokal itu permulaan kepada akib. Jadi kita tidak mahu mengelirukan diri kita dalam masyarakat, kita menggunakan bahasa kolokal. Tetapi apabila kita bawa pakar ini bertembung dengan pakar linguistik, bahasa dan sebagainya, mungkin ada pandangan yang berlainan. Jadi mungkin di situ kita akan melihat apa maksud dialek, selangar dan sebagainya. Kita cuba menemukan kemahiran, kepakaran orang-orang yang berkenaan untuk kita melestarikan tadi pendekatan kita itu. Dalam usaha untuk melestarikan apa yang Datuk sebut sendirilah melalui bicara bahasa kolokal ini sendiri. Selepas itu apa yang akan berlaku setelah ianya dapat dikumpulkan sebenarnya? Pada peringkat awal ni seperti saya katakan, kita cuba menemukan seramai mungkin. Dan kita juga cuba mengumpul sebanyak mungkin buku yang telah diterbitkan. Jadi apabila kita telah menemukan itu tadi, dia akan menjadi satu agenda besar kita. Mungkin kita akan mengumpulkan data yang besar. Di situ seperti saya kata tadi, awal tadi, kita cuba menyusun perkataan itu, termasuk sebutan dan bunyinya. Sekiranya kita setakat menulis dalam bentuk ejaan, tapi kita tidak boleh menuturkan, membunyikan, jadi dia akan membawa maksud yang berlainan. Jadi itu yang kita cuba hindarkan. Dan itulah yang cuba kita dokumenkan, kita cuba perbaiki untuk membolehkan ia menjadi satu yang lestari dan difahami. Tapi setakat ini ada tak yang telah pun didokumentasikan ataupun dibukukan? Ya, setakat ini ada individu ataupun kumpulan-kumpulan yang telah membukukan hasil usaha mereka. Jadi ini sebahagian pada usaha positif yang kita lihat telah berlaku. Sebab itu saya kata tadi, dia bukan satu benda baru, cuma dia perlu mencari satu platform di mana mereka boleh bertemu. Dan akib negara cuba memainkan peranan itu dan mengambil inisiatif itu untuk membolehkan sama ada institusi, NGO ataupun orang perseorangan penggiat bahasa untuk bertemu bagi membolehkan kita membina satu data semua perkataan dengan sebutan dan bunyi yang kita temukan. Dengan usaha yang dilakukan oleh akib negara sendiri, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan kemudiannya penganjuran bicara bahasa kolokal ini sendiri, apakah Datuk melihat bahawa mungkin
dengan program-program yang disusun atur begitu kemas oleh pihak AKIB dan juga pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ini mungkin akan dapat sebenarnya memberi kesan kepada generasi muda yang akhirnya akan menerima dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan bahasa kolokal itu. Datuk. Kita melihat sekarang ni, kalau kita melihat ini usaha AKIB, tapi kalau kita melihat di media sosial kan, di TikTok sebagainya, seperti yang Tuan nyatakan tadi lah, saya orang Banjar, saya tak sebut begini, saya orang Perak. Jadi ini kan kita, bila kita dapat temukan, nanti mungkin generasi muda ini boleh menggunakan perkataan-perkataan ini. Dan dia boleh merentasi negeri atau etnik yang berlainan. Dan apabila kita dapat mengumpulkan perkataan-perkataan ini, sebenarnya dia satu elemen yang membantu kita boleh memahami budaya. Perkataan yang berlainan, maksud yang berlainan, apabila dituturkan oleh generasi muda. Jadi ini mungkin satu yang kita lihat, dia mungkin sebagai satu hobi, mungkin sebagai satu pendekatan untuk yang mesra untuk mendekati orang lain. Jadi secara tidak langsung dia akan membina satu komuniti yang boleh melestarikan bahasa kolokal ini. Ini tu sebab kita mengharapkan generasi muda. Sebab apabila kita membuat bahasa kolokal itu, pada awalnya mungkin kita memerlukan generasi tua yang berumur, yang tahu tentang bahasa-bahasa itu, yang telah pupus, yang akan diungkit, yang akan disebut, yang dia akan ungkap. Jadi kita akan rakamkan. Jadi apabila kita telah mempunyai data yang cukup, maklumat yang cukup, jadi baru generasi muda boleh menggunakan. Bahkan yang kita buat itu sebenarnya kita buat juga rakaman program dan kita juga siarkan secara langsung dari Facebook kita untuk membolehkan generasi muda juga mengikuti. Dan mungkin juga yang menonton itu bukan setakat generasi muda, tetapi golongan yang berumur tapi akan memahami, boleh menyumbang idea yang mungkin membawa satu pendekatan yang lebih membina. Okey, selain daripada apa yang Datuk sebut, penggunaan media sosial yang menjadi begitu popular ketika inilah, apa lagi medium yang mungkin Datuk fikirkan dapat digunakan dalam usaha untuk mengembangkan semula kefahaman masyarakat terhadap bahasa kolokal, dan kenapa pentingnya kita mempertahankan bahasa kolokal ini, Datuk? Media ni sekarang yang kita lihat media sosial lah. Itu keutamaan kita. Dan media cetak juga akan mainkan peranan. Tetapi untuk membolehkan generasi muda, memang kita melihat media sosial itulah, media elektronik. Jadi kalau kita menggunakan media ini, maknanya kalau kita telah berjaya mencipta ataupun membangunkan data bank untuk perkataan-perkataan tadi, jadi maklumat ini boleh diakses oleh generasi muda ataupun semua warga kita. Bahkan penyelidik daripada negara luar pun mungkin juga boleh buat kajian, pencarian maklumat yang sama. Jadi apabila ada data bank ni, dia boleh diakses 24/7. Maknanya tidak ada had. Kalau kita lihat perkataan kita bahasa Melayu, mungkin ada pertemuan dengan Arab. Jadi bahasa itu telah diadaptasi, diterima dalam masyarakat Melayu, menjadi bahasa Melayu. Jadi kalau ada kajian daripada negara luar, dia boleh memahami juga bahasa kita. Tapi yang pentingnya tadi, bahasa kolokal tadi, bahasa masyarakat yang duduk setempat, lokasi yang sama ditutur, bahasa yang mudah dipahami. Tapi bila kita menggunakan tadi, boleh sebar luas. Tapi apakah Datuk yakin bahawa kalau usaha ini diteruskan, mungkin pihak AKIB negara sendiri yakin bahawa kekuatan dan juga dinamika bahasa kolokal itu akan dapat dipertahankan sebenarnya? Ya, saya yakin bahasa itu dapat dipertahankan dan tidak akan pupus. Seperti saya katakan tadi lah, kalau pembuat filem, jika sekiranya mereka mungkin memikirkan dari segi pemasaran, sekiranya dilakonkan oleh pelakon yang bukan berasal daripada lokaliti atau tempat yang berkenaan, mungkin penuturan itu tidak akan sama. Tapi kalau kita ada mempunyai data bank tadi yang boleh diakses, dia boleh belajar menuturkan perkataan itu. Jadi di situ kita boleh lihat elemen pendidikan atau penggunaan itu telah berlaku di situ. Dan kelestarian itulah kerana maksud. Okey, saya juga selain daripada penggunaan bidang-bidang seni seperti muzik dan filem, mungkin dari aspek sistem pendidikan itu juga boleh memainkan peranan sebenarnya untuk mempopularkan bahasa kolokal dan sekaligus meningkatkan dinamika bahasa kolokal. Seperti yang saya nyatakan di awal tadi, di peringkat sekolah mungkin ada kelab bahasa kolokal.
Dan kita melihat dalam sistem pendidikan kita, pada satu masa kita pernah mengadakan sejarah tempatan, kajian penulisan sejarah tempatan. Sekiranya pendekatan yang sama kita gunakan untuk kajian penulisan bahasa kolokial, saya sebut awal tadi sebahagiannya, ianya juga dapat mengumpulkan maklumat. So dia akan dapat meningkatkan jati diri kepada penuturnya, kepada komuniti. Jadi bahasa-basahan ataupun bahasa kolokial itu dia akan hidup. Dan di peringkat sekolah itu, maknanya sekiranya ada kelab itu dibangunkan, mereka akan menghasilkan buku yang boleh digunakan, diletakkan di sudut library ataupun di sudut kelab itu. Jadi ini sebahagian daripada pendekatan. Cuma di peringkat sekolah kita belum mengenengahkan pendekatan ini. Saya bincangkan pada malam ini dan mungkin kita akan menyediakan rangka kerja kita secara detail pun itu. Jadi kita akan melalui satu fasa yang di mana kita perlu melaksanakan dengan secara bersungguh-sungguh untuk membolehkan kelestarian bahasa kolokial ini. Okey, Datuk, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin masa tak begitu panjang lagi, tapi insya-Allah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman, iaitu Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, kerana kita masih lagi membincangkan tentang satu topik yang begitu penting, iaitu dinamika bahasa kolokial. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Baiklah, kami berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi masa dan ada lagi mungkin beberapa lagi persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu yang berbahagia Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman yang merupakan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, dan tentunya lah kita masih lagi bercakap tentang dinamika bahasa kolokial. Baik, mungkin menarik jugalah kalaulah kata saya sendiri berminat sebenarnya untuk menjadi penyelidik tentang bahasa kolokial ini. Dikatakan bahawa mungkin tidak semudah kalau kita ada satu grup ataupun NGO yang mungkin melihat isu ini sebagai isu yang serius dan membuat research yang bersepadu dan sebagainya. Jadi apa nasihat dan juga pandangan Datuk dalam persoalan? Ada tak contoh-contoh individu yang telah pun melakukan kajian berkaitan dengan bahasa kolokial itu? Dalam usaha kita untuk melestarikan bahasa kolokial ini, kita juga telah membuat kajian. Jadi kita melihat di beberapa buah negeri ada individu yang telah membuat kajian secara persendirian. Tetapi apabila kita melihat kepada kandungan buku itu berbanding dengan buku yang dihasilkan secara berkumpulan ataupun satu pasukan yang membuat kajian, buku yang dihasilkan secara berkumpulan itu lebih kemas. Individu ni mungkin berdasarkan minat, jadi dia berusaha. Maknanya dia memikirkan akan kepupusan bahasa tadi. Jadi dia akan berusaha membuat. Jadi kalau kita melihat bahasa kolokial ini, dia akan menulis daripada A sampai Z lah. Sama macam kita membangunkan kamus ataupun daftar kata. Jadi kalau usaha individu, dia cuma mungkin memahami perkataan itu berdasarkan kefahaman dia ataupun pengetahuan dia. Tetapi sekiranya dalam satu kumpulan, katakan ada 10 orang untuk membina satu buku bahasa kolokial, itu akan lebih kemas. Sebab satu perkataan yang dilihat oleh satu orang mungkin mempunyai makna yang terhad. Berbeza. Dia boleh membina ayat yang mungkin terhad lah. Tetapi kalau satu perkataan dilihat oleh 10 orang dalam pasukan yang sama, mungkin dia boleh mengembangkan perkara itu dan mungkin dia boleh membuat pendekatan yang lebih kemas. Jadi itu yang kita dapat lihat. Dan langkah bertuahnya, sekiranya pakar-pakar linguistik ataupun ahli-ahli bahasa. Pakar bahasa dapat menyumbangkan juga sudut pandangan mereka dalam membangunkan bahasa kolokial ini. Sebab itu saya kata tadi, akhiran kepada siri bahasa kolokial yang kita buat ini, kita akan adakan convention. Dan pada masa ini sebenarnya kita pun tidak dapat mendekati semua pakar bahasa, pakar linguistik ini. Tapi saya kata tadi, bila kita membuatkan program bahasa kolokial ini, sebahagian pada lontaran kita. Dan kita mengharapkan ada sambutan daripada masyarakat di luar sana. Dan pada masa ini juga kita juga mengharapkan sekiranya ada individu ataupun persatuan ataupun penggiat bahasa yang
ada di luar sana yang telah pun menghasilkan buku tentang bahasa kolokvial ini, mereka boleh menyumbangkan kepada AKIP. Jadi kita akan mengumpulkan. Jadi di situ kita akan menyenaraikan. Di samping kita akan melihat di mana lompang-lompang yang ada. Dan pada masa ini saya berani mengatakan tidak sampai 10% pun yang kita temui perkara ini. Jadi kalau berdasarkan kumpulan etnik yang banyak yang ada di negara kita ini, sepatutnya ada lebih banyak lagi hasilan yang positif tentang bahasa kolokvial ini. Jadi sebab itu kita mengharapkan ada penglibatan masyarakat di luar sana. Sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Dan paling penting jika ada syarikat ataupun NGO ataupun yang mampu membiayai menaja mereka, mungkin itu menjadikan lebih baik sebagai pendaya ataupun beri dorongan kepada aktiviti ataupun usaha untuk melestarikan bahasa kolokvial ini. Dari pemerhatian Datuk sendirilah, selalunya apa alasan yang menyukarkan golongan yang berminat ataupun individu yang berminat ini untuk terlibat ataupun berusaha untuk mencari ataupun mengembangkan ataupun mempertahankan bahasa kolokvial itu? Bahasa ini bahasa yang dituturkan. Tapi apabila kita ingin mendokumentasikan, maknanya perlu direkodkan. Jadi kalau individu, itu saya kata individu akan terhad kecuali dia berminat dan bersungguh-sungguh. Dan untuk membentuk kumpulan tadi juga memerlukan komitmen dan kesungguhan. Sebab dituturkan dengan menulis sebagainya itu mungkin memakan masa. Tetapi berdasarkan pengalaman kita juga melihat ada pasukan ataupun kumpulan yang telah menghasilkan buku yang berkaitan dengan bahasa kolokvial ini, dia bukan memakan masa yang pendek. Ya, betul. Jadi kesungguhan itu maknanya mungkin ada yang memakan masa sampai 2 tahun. Yang pada sebagian dari buku yang kita temui. Jadi kita tidak menyebutkan nama buku sebab kita tidak mempromosikan. Tetapi mungkin kalau kita lihat, kalau ada di bawah Dewan Bahasa pun menyatakan sedemikian. Jadi memerlukan kesungguhan untuk menghasilkan penulisan. Tapi kalau menghasilkan buku, itu pun masih level yang asas kepada saya. Sebab tulisan tanpa bunyi tidak akan difahami untuk generasi akan datang. Pada masa ini sebab generasi tua lah yang ada. Jadi kalau setakat catatan tulisan dengan simbol mungkin linguistik, fonetik sebagainya, mungkin cuba dibunyikan. Tetapi sebab itu saya kata akhiran kepada usaha tadi untuk merekodkan perkataan ini termasuk dengan bunyi ataupun gaya sebutan ini tadi. Untuk menarik generasi yang sedia ada sekarang ini adalah untuk berminat dalam apa yang kita sebut sebagai dinamika bahasa kolokvial ini sendiri. Apa yang selain daripada apa yang Datuk sebut itu, apa lagi yang perlu dilakukan oleh semua pihak lah sebenarnya. Kita tahu usaha yang dilakukan oleh AKIP negara misalnya, tetapi ia tidak mencukupi, tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan sekiranya tidak mendapat sambutan daripada masyarakat, terutama yang the young generation itu sendiri. Jadi apa yang dirancang oleh pihak AKIP sendiri dalam untuk menarik minat anak-anak muda supaya sama-sama melihat bahawa dinamika bahasa kolokvial itu adalah satu program yang cukup penting sebenarnya. Sebelum usaha menarik minat itu sebenarnya AKIP kami perlu membina jaringan. Networking yang besar akan mampu membantu. Sekiranya macam kita menangkap ikan, kalau kita memakai pukat yang kecil kita akan dapat jumlah ikan yang kecil. Tapi kalau kita memakai pukat yang besar, kita akan mendapat ikan yang besar. Begitu juga konsep yang digunakan adalah, jadi kita cuba membina jaringan yang besar, networking yang besar dengan pelbagai kumpulan. Di situ baru kita boleh menggerakkan lagi secara khusus tentang usaha kita tu mendekati generasi muda. Dan mungkin kita juga melihat rakan strategik kita yang terdekat, Dewan Bahasa, dan kita juga melihat mungkin Jabatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan. Jadi macam saya katakan tadi, sekiranya kelab bahasa kolokvial tadi, itu yang paling mudah. Kelab bahasa kolokvial di peringkat sekolah ataupun institusi pengajian tinggi. Jadi di sini generasi muda ada. Dan keberdayaan itu ada pada kumpulan ini. Betul. Dan saya yakin jika mereka diberikan pendedahan dengan cara yang betul, pendekatan yang betul, itu akan menarik minat mereka untuk melestarikan bahasa kolokvial ini. Dan ianya pada saya bukan satu yang mustahil, tetapi memerlukan komitmen dan iltizam serta
melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Ya. Kita bercakap tentang menghargai dan memelihara bahasa kolokvial ini. Tapi pada masa yang sama juga kita juga harus menjaga kepelbagaian bahasa dalam masyarakat. Bagaimana nak mengimbangkan di antara dua perkara ini sebenarnya tu? Kepelbagaian bahasa dalam masyarakat sebenarnya, pertama kita menggunakan bahasa Malaysia sebagai unsur penyatuan, perpaduan. Tetapi dalam masa yang sama di peringkat komuniti. Dan sekiranya komuniti tadi, macam saya katakan, kalau dia boleh melestarikan bahasa, boleh diterima, boleh dihormati dan difahami, saya rasa ini sebahagian pada elemen yang boleh membawa kepada penyatuan. Dan kita melihat komuniti dan bahasa ini boleh diperkembangkan. Dan seperti yang saya sebut di awal tadi, jika perkataan-perkataan ini boleh diterima menjadi bahasa sepunya, bahasa itu akan berkembang. Dia mungkin juga bahasa yang asalnya bahasa kolokvial ini tadi akan disisip masuk sebagai bahasa Malaysia yang standard dan boleh diguna dan diterima pakai oleh masyarakat. Ya. Dan saya juga tertarik hati bila Datuk sebut tentang bicara bahasa kolokvial ini yang akan diadakan buat di Kelantan dalam masa yang terdekat ini. Kenapa Kelantan dipilih? Apakah kerana dilihat bahawa bahasa kolokvial di Kelantan itu berwarna-warni sebenarnya? Di Kelantan itu sebenarnya siri yang ke-6. Seperti yang saya sebut tadi, kita telah adakan di Pahang, Sabah, Perak, Sarawak dan Perlis. Jadi kita juga bermula dengan Kelantan pada tahun ini. Dan memang kita memilih itu sebab untuk di Kelantan ini kita cuba melihat elemen penggunaan bahasa Cina dalam kolokvial bahasa itu. Jadi kita membawa penyelidik daripada ataupun pensyarah daripada UKM sebagainya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Dewan Bahasa daripada Universiti Malaya dan sebagainya. Jadi kita cuba melihat itu. Dan kita juga membawa tokoh daripada kalangan orang asli. So kita melihat bagaimana perkataan yang ada di Kelantan itu mungkin perkataan orang asli, bahasa kolokvial orang asli yang digunakan ataupun bahasa daripada bahasa Melayu yang telah digunakan di kalangan orang asli. Sebab itu saya kata tadi, bahasa kolokvial dia mungkin menjadi bahasa dalam komuniti ataupun lokasi sosial yang sama. Tapi dalam masa yang sama mungkin perkataan itu telah dibawa berhijrah ke dalam kelompok masyarakat yang tertentu. Jadi sebab itu Kelantan kita bawa sebab kita melihat Kelantan ini dari segi perpaduannya mungkin dia lebih baik pada negeri lain. Sebab kita melihat bahasa, kalau kita pergi ke Kelantan, maknanya kalau komuniti Cina Siam dia bertutur dalam dialek Kelantan. Itu bahasa kolokvial mereka lah. Tapi dalam masa yang sama bahasa standard itu tidak diabaikan. Sebab itu kita melihat permulaan untuk tahun 2024 ni bermula dengan Kelantan. Wow. Okey, kita tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Ada lebih kurang 3 minit saja lagi lah. Jadi dari penghujung ini sendiri, harapan yang mungkin ingin Datuk Jaafar Siddiq lontarkan dan juga seruan yang mungkin ingin Datuk sampaikan sebenarnya dalam usaha untuk menjamin bahawa penonton-penonton kita, rakyat kita juga sebenarnya perlu memberi perhatian bila kita bercakap tentang dinamika bahasa kolokvial ini. Silakan Tok. Dari sudut akib, kami mungkin sebagai agensi kerajaan, tetapi yang kami dekati itu bukan agensi kerajaan. Jadi kita memerlukan penglibatan daripada masyarakat seluruhan, sama ada individu, persatuan, pertubuhan, NGO dan sebagainya yang dapat membantu melestarikan. Sebab apabila ada kerjasama, di situ ada kejayaan. Sekiranya akib berusaha sendirian, jadi fokus kita bukan tertumpu pada satu perkara. Jadi bidang tugasan akib ada pelbagai, tapi itu salah satu segmen yang kita usahakan untuk membolehkan peranan kita untuk mengekalkan maklumat yang berkaitan dengan bahasa kolokvial untuk kita lestarikan dan ianya akan menjadi khazanah warisan negara pada masa akan datang. Tapi ini saya ulang kali betul. Tapi apakah dalam hati kecil Datuk sendiri ada kekuatan, ada semangat yang luar biasa di mana Datuk percaya bahawa bahasa kolokvial itu harus dikekalkan seperti Datuk sebut tadi, bahawa ianya merupakan satu khazanah yang cukup berharga sebenarnya kepada negara kita, kepada rakyat Malaysia, tak kiralah di mana negeri pun mereka berada sebenarnya. Saya rasa itulah patut dikekalkan. Dia merupakan jati diri kepada kita. Sama ada dalam bentuk entiti ataupun etnik,
jika kita bawa perkara yang sama ke peringkat antarabangsa, kita boleh terima, kita boleh perkenalkan, itulah jati diri negara kita. Yang mungkin tidak ada pada negara lain, tapi ada di dalam diri kita, di negara kita. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Jaafar Siddiq, Haji Abdul Rahman, iaitu Ketua Pengarah Akib Negara Malaysia, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan tentu saja ini merupakan satu topik yang jarang dibincangkan tu, ya, tetapi ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Akib Negara Malaysia, kerana untuk melaksanakan dinamika bahasa kolokial ini bukanlah satu tugas yang mudah sebenarnya. Dan saya percaya ianya akan mengambil masa yang cukup panjang untuk melaksanakannya, tapi dengan usaha dan semangat yang ada kepada kaki tangan Akib Negara Malaysia, saya percaya tidak mustahil sebenarnya untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai dinamika bahasa kolokial ini sebagai sesuatu yang akhirnya mungkin akan memberi manfaat dan juga jati diri yang kukuh kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi, insya-Allah.